Keduanya, alhamdulillah, dalam pejam celik kehidupannya kita tuan-tuan serta muslimat yang alim, telah masuklah oleh kita pada malam ini pada tanggal berapa Jamadil Awal? Berapa hari bulan? Soalan cepu mas. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Berapa hari bulan hari ni? Berapa? Ustaz Irwan tanya pun sebab dia tak tahu. Allahumma salli ala Muhammad dah. Baik, maaf. Artinya kita baru saja meninggalkan satu bulan Rabiul Awal dan masuklah ia kepada Rabiul Tsani atau Rabiul Akhir, dan masuklah kita pada hari ini pada bulan pula Jamadil Awal. Bermakna kita baru meninggalkan satu bulan yang penuh dikaitkan dengan Nabi SAW, yang penuh dikaitkan dengan kasih sayang Nabi SAW, yang penuh dengan dikaitkan dengan kecintaan kepada baginda Nabi SAW. Maka artinya hamba berpesan ke atas diri hamba sendiri dan juga kepada tuan-tuan serta muslimat yang alim, bila mana kita keluar daripada bulan Rabiul Awal masuk kepada bulan-bulan yang lain, janganlah telah mengurangkan oleh kita akan ingat kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Janganlah telah mengurangkan oleh kita akan berselawat ke atas Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Janganlah telah mengurangkan oleh kita atas mengkaji kepribadian manusia yang mulia, yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana apa? Mulianya kita pada hari ini, dipandangnya kita pada hari ini oleh Allah Subhanahu wa taala semata-mata kerana kita ada hubungan dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam faqat. Itu sahaja. Ada? Bermakna kalau kita kaji balik, kalau kita renung balik asal usul kehidupannya kita, bermakna amalan tak banyak, takwa pun tak ada, darajat tak tinggi, nabi pun bukan, wali pun bukan. Tetapi Allah Ta'ala memandang kita pada akhir zaman ni semata-mata kerana apa? Kerana bila mana kita ada hubungan dengan orang yang mulia, yakni Muhammad, maka tak dapat tidak yang menjadi penghubung tu pun tentu menjadi mulia. Sebagai contoh, satu air yang paling mulia di alam ini artinya syurga, neraka, bumi, langit dan sebagainya. Kata ulama, air yang terlebih mulia di alam ini bukanlah air telaga Kausar, bukanlah air Zam-Zam, tetapi berkata ulama, air yang terlebih mulia di alam ini ialah air yang keluar daripada dua celah jari Nabi SAW. Kenapa air ini terlebih mulia daripada telaga Zam-Zam dan air telaga Kausar? Kerana kata ulama, kerana ia ada hubung kait dengan Nabi Muhammad SAW. Maka tak dapat tidak, tiap-tiap benda yang ada hubungan dengan Nabi, maka benda tu pun menjadi mulia. Begitu juga air yang nombor dua mulia, iaitu air Zam-Zam. Kenapa air Zam-Zam lebih mulia daripada air perigi Kausar? Kerana kata ulama, di perigi Zam-Zam lah satu sumur yang pernah dimandikan akan dia oleh Nabi SAW. Artinya bila air itu pernah dijamah, pernah dipegang, pernah disentuh dan dibelai oleh Muhammad, tak dapat tidak air itu pun menjadi mulia. Begitu juga satu batu yang diberi nama Hajarul Aswad ataupun batu hitam, yang bila mana kita pergi ke umrah dan pergi haji, sanggup bergadai nyawa, bersusah payah, berpenat lelah semata-mata untuk mengejar cita-cita mencium satu batu yang asalnya tuan-tuan batu itu saling tak tumpah seperti batu yang lain. Yang asalnya tuan-tuan batu itu sama darajatnya seperti batu-batu yang lain. Tetapi bila mana ia telah dijamah dan dicium oleh baginda Nabi SAW, tak dapat tidak benda yang tak bernyawa pun bila ada hubungan dengan sang pemulia, bermakna yang batu itu pun menjadi mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga ulama kata negeri yang paling mulia di alam ini Makkatul Mukarramah. Kenapa Mekah negeri yang paling mulia? Kerana di situlah diperanakkan orang yang mulia, yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan negeri yang paling mulia iaitu Madinatul Munawwarah. Kenapa Madinah nombor dua mulia? Kerana di sanalah terletak jasadnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bermakna kesimpulan yang kita boleh ambil faham daripada mukadimah yang begitu pendek, maka janganlah kita mengurangkan akan mengadakan hubungan dengan Muhammad, kerana semata-mata dengan hubungan ini kita menjadi mulia. Kesimpulannya tuan-tuan,
Nak menghidupkan hubungan dengan Muhammad tak dapat tidak di antara jalan yang paling mudah, yakni dengan memperbanyakkan berselawat ke atas Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana apa? Kerana Allah Taala sendiri berselawat ke atas Muhammad. Bukan saja makhluk manusia, bahkan Allah Taala sendiri berselawat ke atas Muhammad. Cuma masalah yang timbul pada akhir zaman ini, banyak di antara kita tak mengetahui hukum dengan tahqiq dalam masalah selawat. Begitu juga dalam masalah zikrullah. Sebab selawat dengan zikir benda yang berkait rapat. Bila mana mereka beranggapan dia kata selawat ni sunat, oh nak buat pun tak apa, tak buat pun tak apa, maka bila mana tubuh dikawal oleh hawa nafsu, maka nescaya hawa memilih untuk tidak membuat. Bila tubuh dikawal oleh nafsu, maka nafsu toksilah nak berselawat ke atas Muhammad. Kerana apa? Kerana dia kata hukum selawat tu sunat. Sedangkan kata ulama, hukum selawat dengan hukum zikir ni tuan-tuan, terdapat 5 hukum. Boleh jadi wajib, boleh jadi sunat, boleh jadi makruh, boleh jadi haram, boleh jadi harus. Serupa juga dalam masalah zikrullah. Zikir ini kadang-kadang harus, kadang-kadang sunat, kadang-kadang wajib, kadang-kadang haram, kadang-kadang makruh. Bila masa zikir tu makruh? Syekh dulu jawab, orang pertama, Allahumma salli ala Muhammad. Dah. Sama juga selawat. Bila masa selawat ni jadi makruh? Begitu juga bila masa zikir ni jadi makruh? Cuba jawab. Ya? Dalam bilik air salah. Dah. Syekh baju hijau, bila zikir ni jadi makruh? Dengan orang Islam keliling. Dengan orang bukan Islam keliling kita. Salah. Baju putih, bila zikir ni jadi makruh? Dalam semayang? Tak betul. Ya? Baju oranye, bila zikir ni jadi makruh? Jawapan mudah, bila kita nak cucah rokok. Bismillahirrahmanirrahim. Hukumnya makruh.